Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih sekali lagi Fadil Ustaz Yusuf. Seterusnya tuan-tuan para asatizah, tuan-tuan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi pagi ini kita sambung lagi insya-Allah perbincangan kita berkenaan dengan sirah nabawiyah. Semoga perkongsian kita ni tuan-tuan ada keberkatan agar kita dapat memahamkan kepada masyarakat kita tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Kerana tuan-tuan, tanpa kita mengetahui dan mengenali perjalanan hidup Nabi SAW ni, agak mustahil untuk kita rasa sayang, rasa kasih kepada Nabi SAW. Jadi sebab itu, kalau saya lebih suka untuk cerita kat orang ramai, kat masyarakat ni, perjalanan hidup tu bagi nampak dulu. Jadi saya pilih dalam kuliah-kuliah saya ambil kaedah saya sebut kemarin ni, kaedah ardul ahdath wal waqai'. Maknanya cerita lu, bagi nampak lu daripada Nabi SAW, daripada sebelum kelahiran sampailah Nabi SAW wafat. Bagi nampak lu. Masyarakat kita ni dia tak tahu sebenarnya. Nak membaca ni, peluang untuk kita di negara kita ni sangat terhad. Kalau di bangku sekolah, kalau tuan-tuan tengok sukatan pelajaran yang disediakan di sekolah kita ni, dia buang banyak sangat berkenaan dengan kehidupan Nabi SAW di peringkat sekolah. Jadi oleh kerana itu kita menghadapi kesukaran bila kita mengajak tafsir, kita mengajak hukum hakam, kita nak kait tentang satu peristiwa yang berlaku dalam sejarah, mereka tak tahu cerita tu, tak pernah dengar pun. Bi'ru Ma'unah, peristiwa tragedi Ar-Raji', Ijla' Bani Nadir. Jadi macam dengan tak ada, padahalnya benda tu kalau kita baca pun kita dah dapat maklumat. Tapi oleh kerana masyarakat kita ni bergantung apa yang disampaikan di sekolah, maka apa yang ada dalam buku sukatan kita, itulah cuba tuan-tuan cek dalam sukatan pelajaran kita berkenaan dengan sirah nabawiyah, berapa banyak diperbuat. Itu bagi saya ni satu diskriminasi terhadap subjek sirah nabawiyah di semua sekolah-sekolah, khususnya di sekolah Kementerian Pelajaran. Jadi kita tunggu nantilah ustaz-ustaz kita jadi jadi orang besar di Kementerian Pelajaran yang sebut Ustaz Fizullah, ada Ustaz Fizullah begini, Ustaz Yusuf Pinat duduk di atas tu, tanding pilihan raya ni, tak tolong tambah ni bahagian sirah nabawiyah ni. Boleh tak no? Sebab apa tuan-tuan? Saya cadang kat kementerian ni lama dah. Saya ingat berapa tahun dah saya duduk cadang kat mereka supaya tak mestilah kita masuk subjek sirah tu semua dalam sukatan pelajaran. Tapi kita macam ni, kita wajibkan pembacaan buku sirah nabawiyah. Ni saya sebut bila kot tuan-tuan ada dengar pagi ni kan, jadi YB ke seorang, jadi menteri ke kan, fikir ni satu kerja yang kita kena buat. Betul tuan-tuan, kalau kita lah jadi menteri pelajaran lah ni kan, menteri pendidikan, kita wajibkan satu buku sirah nabawiyah yang ditulis, yang dihasilkan oleh asatizah daripada Kementerian Pelajaran, ramai pakar-pakar yang ada tu kan, buat buku sirah yang lengkap daripada sebelum Nabi lahir lagi sampailah Nabi SAW wafat. Dalam kita kata dalam 800 muka surat, 1000 muka surat ke, wajibkan budak-budak daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 wajib habis baca buku tu. Masukkan soalan di SPM, satu soalan jadilah. Kita rasa macam 1000 muka surat tu macam banyak sangat. Cuba bahagi. Setahun ambil 200 muka surat. 200 muka surat setahun. Buat part yang pertama, juzuk pertama sirah nabawiyah. Tingkatan 1 wajib baca bagi habis. Hujung tahun tanya satu soalan. Cukuplah. Dan 200 muka surat. Kita 5 habis 500. Maknanya mereka keluar daripada sekolah menengah, sekurang-kurangnya gambaran tentang kehidupan Nabi itu jelas.
Nampaklah kalau tak jelas pun, kabur-kabur pun nampak. Lah ni tak nampak langsung. Pasal tak pernah siapa cerita, tuan-tuan. Mereka pun tak baca. Kalau bahasa Melayu boleh ada buku, buku tambahan pembacaan. Apa salahnya buku pendidikan Islam kena ada buku tambahan? Tak membebankan apa-apa pada guru pun tak membebankan, sebab budak kena baca sendiri. Kita terang sikit-sikit ya, tuan-tuan. Tu harapan saya lah. Orang kali mana lah nak tahu ni, tuan-tuan hak dengar ni, kalau tak jadi menteri, dapat menantu menteri ke esok, tolong abang ni, pak nak abang ni hang tolong buat Zat. Tidak, hang sudah menikah dengan ayah, dengan anak ayah. Abang ni bah. Ni harapan besar. Kita duk belajar sirah ni sebab kita nak bagi masyarakat kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok, kita nak masuklah pada tajuk kita pada pagi ni. Mana dia ni? Sana. Okey, nampak Ustaz noh? Kita berhenti kemarin ni di penyusuan Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad. Kelahiran kita baca dah kemarin kan? Sikitlah kita ambil kenaan kelahiran Nabi ni. Kemarin kita baca tentang hari Isnin, banyak peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berlaku dalam hidup Nabi SAW jatuh hari Isnin. Di antaranya Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Talib di Syi'ab Bani Hashim, yang kita kalau kita pergi Mekah, kita pergi tunjuklah kepada para peserta umrah kita, inilah tempat kelahiran Nabi SAW. Tahun tu tahun gajah, iaitu tahun berlaku serangan tentera bergajah. Dan pendapat jumhurul ulama ialah pada 12 Rabiul Awal. Saya dengar ada satu ceramah daripada ustaz, apa lupa dah. Ni pelajar-pelajar yang balik daripada Madinah. Jadi dalam ceramah tu dia sebut, dia kata Syekh Uthaymin ni kalau kita kira bergaduh dengan cerita Wahabi ni kan, dia pun tuan-tuan dalam buku ringkasan sirah dia mempertegaskan bahawa Nabi SAW lahir pada tarikh 12 hari bulan Rabiul Awal. Kemudian yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut kelahiran Nabi itu ialah ibu kepada Abdul Rahman bin Auf yang bernama Asy-Syifa. Kemudian seterusnya kita sebut sikit kemarin berkenaan dengan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang luar biasa berlaku semasa kelahiran Nabi yang disebutkan oleh para ulama dengan nama irhasat. Inda maulidihi, benda ni ada sebahagian ulama terima, ada yang tolak. Ni pun tidak ada berkaitan dengan hukum hakam. Cuma Syekh Muhammad Al-Ghazali agak keraslah menolak kisah-kisah ni seperti yang kita bentangkan kemarin ni kan, dalam kitab dia Fiqh Sirah. Kemudian nama Nabi diberikan oleh Abdul Muttalib dengan nama Muhammad, dengan harapan dia yang sangat besar. Apa dia kata? Aradtu an yahmadahu Allahu fis sama' wa yahmadahu an-nasu fil ard. Aku harap sangat, kata dia, Allah Subhanahu wa taala akan memujinya di langit, dan begitu juga orang manusia yang ada atas dunia ni akan memuji cucu aku ini. Dan harapan Abdul Muttalib ni benar-benar terjadi. Sampailah kepada hari ini manusia, orang ramai ni yang tahu, yang kenal Nabi SAW, terus memuji Nabi SAW. InsyaAllah sampai ke hari kiamat esok ni orang akan puji Nabi SAW. Kemudian perbincangan seterusnya yang akan kita bincangkan pada hari ini, saya lalu-lalu leguni tajuk-tajuk ni. Siapa yang menyusukan Nabi? Siapa wanita-wanita yang diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kenikmatan boleh
susukan Nabi SAW. Jadi dalam sirah ni menyebutkan 3 nama ni. Inilah orang-orang yang Allah bagi keistimewaan kepada mereka boleh menyusukan Nabi SAW. Yang pertama, Minah binti Wahab, mak Nabi SAW sendiri, Sa'ah, dia susu anak dia. Yang keduanya ialah Thuwaibah, maulatu Abi Lahab. Thuwaibah yang menjadi hamba kepada Abu Lahab, akhirnya dibebaskan oleh Abu Lahab dengan peristiwa ni. Peristiwa dia pergi bagi tahu ke Abu Lahab, Nabi Muhammad lahir dah. Sebab Abu Lahab pun sayang pada Abdullah. Dia pun tertunggu-tunggu anak menakan dia ni kan. Jadi bila lahir, dialah orang yang lahirkan kegembiraan yang teramat sangat, sehingga dia memerintahkan Thuwaibah untuk menyusukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun akhirnya nanti dialah yang akan jadi musuh utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ada hamba yang bernama Thuwaibah dan dia ada anak dengan Thuwaibah ni, iaitu Masruh nama dia. Masa tu Masruh kecil lagi, jadi Thuwaibah duduk tengah menyusukan anak dia yang bernama Masruh tersebut. Jadi pada masa inilah tuan-tuan, Thuwaibah diarahkan oleh Abu Lahab untuk menyusukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak lama tuan-tuan. Imam At-Tabari sebut hanya 2-3 hari ya. Ayyaman qalail, kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala. Yang lama menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah yang ketiga, iaitu Halimah binti Abi Dhu'aib. Seorang wanita yang duduk di mana tu? Duduk di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar di Taif. Ni kampung Taif, kalau tuan tengok dalam peta ni kan. Taif ni jarak dia adalah 80-90 kilo daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Daripada Taif tu, kata ikhwah-ikhwah kita yang pernah bawa para jemaah pi tu, dia kata lebih kurang 30 kilo lagi daripada Taif ke selatan Taif ataupun ke tenggara Taif lagi, kedudukan perkampungan Bani Sa'ad tu. Jadi kalau kita tengok peta, kita nampak lah tang mana kedudukan Taif daripada Mekah. Ni kampung jauh luar bandar lah, perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Halimah As-Sa'diyah ni menceritakan panjang lebar sebenarnya berkenaan dengan kisah dia mengambil anak-anak susuan di kota Makkah Al-Mukarramah. Dia bukan pergi seorang, pergi dengan orang kampung dia. Mereka setahun sekali ke, mereka akan pergi ke kota Makkah untuk nak pergi cari anak susu. Siapa yang baru-baru anak lahir, mereka akan pergi ambil untuk dibawa balik ke kampung halaman mereka untuk disusukan. Dengan upah yang dibayar oleh orang-orang Mekah, orang kaya lah. Kalau di Mekah ni orang pekan, mereka orang kampung, orang ulu ni bayar sikit-sikit pun kira okey dah. Jadi mereka mengharapkan balasan kebaikan yang akan dibuat oleh mak ayah orang yang menyusukan, yang hantar anak mereka untuk disusukan di kampung mereka ni. Jadi Halimah As-Sa'diyah pun pergi tuan-tuan. Saya baca kat tuan-tuan beberapa sanad berkenaan dengan peristiwa ni yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Ali dalam kitab dia, kitab Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, supaya bila kita tuan-tuan, walaupun kita kata bab sirah ni tak perlu sangat kita ambil berat soal sanad, tapi oleh kerana zaman pada hari ni tuan-tuan, zaman orang nak tahu betul ke cerita ni, kisah ni, biar bila kita sampaikan tu, kita sampai dengan kita puas hati kisah tersebut. Jadi kisah ni tuan-tuan, Syekh Ibrahim Ali nyatakan bahawa diriwayatkan oleh ramai para ulama, Ibnu Hibban, At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, dan ramai lagi lah. Dia sebut ni satu persatu ni. Kemudian dia kata, qultu wa li kathirin min maqati' al-hadith syawahid tuqawwiha. Jadi
Oleh kerana banyak riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah ini, banyak syawahidnya, maka riwayat-riwayat berkenaan dengan kisah Halimah Sa'diyah ni dia saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Walidzalika fal hadithu hasanun li syawahidih. Maka oleh kerana itu kisah ni tuan-tuan, darjat dari sudut penilaian ulama hadis ialah sampai ke peringkat hasan li ghairi. Hasan li fal hadithu hasan li syawahidih. Hadis ni sampai ke peringkat hadis hasan kerana banyaknya syawahid berkenaan dengan kisah ini. Jadi kisah ni tuan-tuan jangan ragu-ragu, kita kena cerita kepada masyarakat kita. Kalau bolehnya, eloknya kita baca cerita ni, kita kena baca daripada riwayat bagaimana Halimah Sa'diyah menceritakan sendiri peristiwa dia pergi ambil anak-anak susu, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala bagi kat dia Nabi SAW. Jadi ringkasannya lah, paling ringkas kita kena cerita, masa Halimah pergi dengan suami dia tu, mereka naik himar mereka tu, orang lain pakat tinggal mereka habis. Unta mereka yang dibawa bersama untuk mereka minum susu tu pun tak ada susu. Himar tu pun kurus berjalan lambat, orang lain tinggal habis mereka. Sampai bila dah mereka ketinggalan, orang-orang lain, kawan-kawan dia yang lain, dapat anak-anak orang kaya-kaya Allah lah. Nak orang ni. Bila sampai ke dia sampai lambat. Tak ada dah bayi-bayi ni, semua orang ambil dah. Tinggal seorang lagi. Tu pun orang semua pakat tak mau. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi kita ni anak yatim. Bila sebut anak yatim, orang tak mau. Pasal dia ingat mak dia nak buat apa, tok wan dia nak bagi apa, dia tak tanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu kata anak yatim, dia tak mau, dia tolak. Dia pun tolak juga Halimah ni. Sehingga bila dekat nak balik dah, orang dah bersiap nak balik dah, dia duduk fikir takkan nak balik tangan kosong. Jadi pada ketika itulah dia kata, aku nak pergi ambil juga anak ni, dia kata. Jadi suami dia pun setuju. Akhirnya dia pun pilih ambil anak tersebut, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, bila aku letak sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam kat dia ni, maka pada ketika itu susu ni penuh. Dia berasa susu tadi tak ada. Anak dia sepanjang perjalanan tu, semalam dia dah duduk riau sebab susu tak ada. Tapi pada masa dia ambil Nabi SAW tak terima dia tu, dia berasa susu dia ni banyak. Anak dia minum, Nabi SAW pun minum, sehingga suami dia terkejut. Suami dia pergi kat unta pula, unta hak mereka bawa, unta tua tu, untuk mereka minum. Unta tu pun tiba-tiba ada susu pada ketika itu. Ni semua cerita-cerita khawariqul adah, benar-benar ajaib, benar-benar pelik yang dipanggil irhas semasa kelahiran Nabi SAW. Hak ni tuan-tuan, kita cerita ni tanpa perasaan ragu-ragu lagi. Sehingga suami dia kata apa kat dia? Ya Halimah, ta'lamina wallahi laqad asabna nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, budak hak kita ambil ni memang budak yang penuh dengan keberkatan. Kita akan dapat keberkat-berkat ni, maknanya ziyadatul khair. Kita akan dapat kebaikan yang melimpah ruah daripada budak ni. Jadi bila balik itu sampai kenderaan mereka, unta mereka, himar mereka ni potong habis sampai orang terkejut. Hang bawa tukang unta lain ke, tukang atan lain ke? Atan ni makna dia himar. Tak, dia kata tu. Bila balik sana pun lagu tu juga Allah tunjukkan keberkatan, menyebabkan Halimah sayang sangat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah lebih kurang ringkasan cerita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat keberkatan daripada keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan depa di perkampungan Bani Sa'ad. Kambing depa dapat berkat juga, bukan takat depa ya. Jadi pengajaran hak penting daripada kisah ni sikit sudahlah bila kita memilih untuk na'ardul ahdath ni, kita nak bagi orang tahu cerita tu, sekurang-kurangnya kita kena cerita berkenaan dengan berkatnya siapa-siapa menerima Islam. Nabi SAW dijadikan sebagai contoh teladan dalam hidup dia. Kerana Halimah ni walaupun dia terima Nabi tu dalam keadaan mau tak mau, dia terima juga, itu pun Allah Subhanahu wa taala bagi keberkatan kepada dia. Tambah-tambah kita beriman kepada Nabi,
kita terima Nabi SAW ni sepenuh hati, kita yang cari, kita memang nak, sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keberkatan dalam hidup kita ni. Tak tahulah banyak mana Allah Subhanahu Wa Taala akan curahkan rahmatnya kepada kita. Kemudian berlaku peristiwa yang seterusnya, iaitu peristiwa pembelahan dada. Di masa Nabi SAW kecil-kecil lagi. Hak ni pun cerita ni, tambah cerita ni tuan-tuan, Ibnu Hajar kata, saya ada ambil sikitlah kata-kata Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar, wa jami'u ma warada min syaqqi as-sadri wa istikhraj al-qalbi wa ghairi dhalika min al-umur al-khariqati lil-'adati mimma yajibu at-taslimu lahu duna at-ta'arrud li sarfihi an haqiqatihi li salahiyyati al-qudrati fala yastahilu shay'un min dhalik. Jadi Ibnu Hajar kata, semua cerita berkenaan dengan peristiwa pembelahan dada yang berlaku kat Nabi SAW ni, malaikat belah dada Nabi SAW, dan semua benda lain yang termasuk dalam perkara khawariq lil adah ni, ialah benda yang kita kena terima. Tanpa perlu kita duk takwil. Takwil kok ni. Tak perlu takwil. Memang benda tu benar-benar berlaku kepada Nabi SAW, kerana perkara tu tak mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Syiah tuan-tuan. Saya ni memang tulis sirah ni pun niat saya nak lawan dengan Syiah tuan-tuan, naknya. Sebab bagi saya, bila kita belajar sirah, kita bukan sahaja mengenali Nabi, tetapi kita akan mengenali orang-orang yang bersama dengan Nabi SAW, iaitu para sahabat. Itu yang saya tulis ni. Jadi bila saya merujuk kita Syiah bab ni pun tuan-tuan, bab pembelahan dada ni, Syiah bukan terima. Benar-benar pelik-pelik berlaku ni, Syiah tu lah. Alasan mereka, kalau belah dada mati. Mereka tak ni tuan-tuan, akidah mereka lebih kurang dengan Mu'tazilah juga. Tak masuk akal tu lah. Kita orang ahli sunnah wal jamaah, kita bukan berakidah macam tu. Akidah kita bila diriwayatkan dalam hadis yang sahih, tak bercanggah dengan akal fikiran kita, dan benda tu tidak mustahil pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita terima kisah tersebut. Walaupun zahirnya kita tak boleh fikir dengan akal kita macam mana belah dada. Kerana riwayat sahih sangat dalam bab-bab ni tuan-tuan. Sampai Sayyidina Anas radhiyallahu anhu kata dia nampak, pernah tengok. Wa qad kuntu ara athara dhalik. Aku pernah tengok kesan tu, kesan mikhyati, kesan jahitan di dada Nabi SAW. Dia sendiri pernah tengok. Dia kan khadam Nabi masa Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia tengok hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi peristiwa pembelahan dada berlaku kat Nabi SAW ni lebih kurang Nabi umur 4 tahun pada ketika itu. Banyak ulama kalau nak cari tarikh tuan-tuan, tepat tak ada. Tapi dia pun agak-agak lah. Kerana tuan-tuan, bila Nabi umur cukup 4 tahun, Halimah ni dia pergi hantar balik Nabi SAW kepada mak Nabi. Bila pergi hantar, dia tak rela, rasa tak sanggup nak berpisah dengan Nabi. Dia pujuk mak Nabi SAW untuk bagi Nabi SAW duduk dengan dia juga. Pujuk. Jadi Aminah bagi. Masa balik saat tu lah berlaku peristiwa pembelahan dada. Menyebabkan Halimah takut. Halimah takut, suami dia risau, bimbang, takut apa-apa terjadi, mampus dia nak jawab apa. Jadi dia terus pergi hantar kat mak Nabi SAW. Bila pergi hantar, mak dia terkejut. Pasal apa yang hantar balik baru ni, hampa yang pulun sangat mai duk minta supaya Muhammad duduk dengan hampa. Akhirnya bila terus didesak oleh mak Nabi SAW, akhirnya dia pun cerita. Bila dia cerita, mak Nabi SAW relax, tenang ya. Dia kata, tak apa, dia kata, anak aku ni memang satu anak yang sangat istimewa lah. Masa aku lahir pun, dia sebutlah cerita apa dia nampak seakan-akan keluar cahaya menerangi Busra sampai ke negara Syam. Dia rasa dah ada sesuatu yang istimewa akan berlaku kepada anak dia ni. Jadi jangan duk bimbang, dia kata. Lagi Halimah boleh geralah, boleh balik semula. Tapi setelah 4 tahun mendapat kebaikan daripada Nabi SAW. Jadi tentang mereka ni pula tuan-tuan, tentang Halimah ni pula. Halimah ni akhirnya mereka masuk Islam. Kalau orang tanya kita, Halimah ni masuk Islam ke tak? Halimah, suami dia, anak-anak dia, saudara susu Nabi SAW yang lain tu, semua masuk Islam.
tapi mereka masuk Islam lambat, tuan-tuan. Nanti kita akan baca dalam kisah Perang Hunain tu, tahun ke-9 Hijrah. Lepas daripada berlaku pembukaan kota Mekah, Nabi terus serang Hunain, hujung tahun ke-8 tu, waktu tu barulah mereka masuk Islam. Dan mereka kekal tinggal di bumi Taif, di kawasan perkampungan Bani Sa'ad juga. Tak mau piduk dengan Nabi SAW. Termasuklah kak susu Nabi yang bernama Ash-Shaima, yang Nabi bertemu dengannya semasa di tahanan Ja'ranah pada masa tu. Okey, cukuplah kot kenaan dengan yang tu. Kemudian kewafatan ibu Nabi SAW, Aminah. Jadi bila Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW duduk di Mekah, duduk dengan ibu Nabi SAW, masa umur Nabi lebih kurang 5 tahun, mak Nabi SAW ni bawa Nabi ke Yathrib. Yathrib ni bila kita baca cerita tentang sejarah Tok Wan Nabi, keturunan Nabi SAW, di sana memang ada adik-beradik sebelah ibu Nabi. Sebelah apa nama? Bukan ibu, kita kata apa? Tok lah, Tok Nabi SAW. Isteri ataupun ibu kepada Abdul Muttalib. Orang sana, orang Bani An-Najjar. Jadi dia tahu ada keturunan, dia pun bawa lah pergi nak jumpa adik-beradik, di samping nak pergi melawat kubur ayah Nabi SAW yang dimakamkan di sana di Dar An-Nabirah Al-Ju'di. Nama tempat kampung di mana dikebumikan ayah Nabi SAW tersebut. Jadi pilah ziarah. Dia papi itu 3 orang. Mak Nabi SAW, Datuk Nabi Abdul Muttalib, dan juga Ummu Aiman. Mereka bawa Nabi SAW pergi sana. Jadi masa pergi tu Nabi ceritalah dalam riwayat-riwayat yang saya tak pastilah, tuan-tuan, setakat mana kesahihannya. Nabi SAW teringat lagi duduk pergi berenang di sana. Di Madinah ni ada air, dalam kebun-kebun kurma dia pergi duduk berenang sana. Nabi ingat lagi peristiwa dia pergi masa umur 5 tahun ni. Jadi masa nak balik, tuan-tuan, lebih kurang sebulan duduk di sana. Dekat-dekat nak balik tu mak dia sakit. Dia pun balik juga. Dalam perjalanan balik, sampai di satu tempat bernama Abwa, keluar daripada pekan Madinah Al-Munawwarah, mak dia sakit, makin teruk, makin tenat. Akhirnya meninggal dunia di situ. Lalu dikebumikanlah mak Nabi SAW, ibu Nabi SAW ni di Abwa. Dan di situlah sampai hari ini ada tempat kita kata apa, makam ibu Nabi SAW di sana. Tuan-tuan yang pernah pergi, tuan-tuan boleh cerita lebih panjang lebar lah berkenaan dengan keadaan tempat tu. Saya sendiri, tuan-tuan, tak pernah pergi lagi. InsyaAllah teringin juga nak pergi tempat tu. Nabi sendiri pun bila lalu Nabi akan berhenti, bahkan Nabi menangis bila sampai di kubur ibu dia, iaitu Aminah bintu Wahab. Jadi orang yang menyaksikan kehidupan Nabi SAW ni, tuan-tuan, paling lama, tak ada orang yang lebih lama daripada dia, ialah Ummu Aiman Barakah Al-Habsyiyah. Nama dia Barakah, tapi terkenal dengan panggilan Ummu Aiman sebab dia menikah dengan seorang lelaki, dapat anak Aiman sebelum akhirnya Ummu Aiman ni menikah. Nabi SAW kahwinkan dia dengan Zaid bin Harithah, anak angkat dia. Itu yang kita panggil nama dia Ummu Aiman tu. Dia nikah dah, sebelum nikah dengan Zaid bin Harithah, dapat anak Aiman, orang panggil Ummu Aiman. Nama dia Barakah Al-Habsyiyah. Jadi dia ni, tuan-tuan, adalah hamba kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi SAW. Jadi harta warisan lah. Hamba ni jadi harta warisan. Jadi sebelum kelahiran Nabi SAW lagi, dia ada di situ. Bila dia mai ke Mekah, tuan-tuan, dia ni orang Habsyah. Dia mai, tuan-tuan, ke Mekah masa Abrahah mai. Jadi dia salah seorang yang mai ikut Abrahah, dan dia tak balik-balik sejak daripada peristiwa tersebut. Duduk di Mekah, akhirnya menjadi hamba kepada Abdullah, ayah Nabi SAW, dan akhirnya menjadi harta warisan dalam keluarga Nabi SAW. Jadi pada masa tu Nabi lahir, dia ada. Kemudian bila mak Nabi SAW wafat, dia tengok macam mana penderitaan Nabi SAW. Nanti kita baca Abdul Muttalib jaga, Abdul Muttalib pun meninggal dunia. Dia ada Abu Talib pula jaga, Abu Talib meninggal.
Sampai bila dia meninggal dunia tuan-tuan? Zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi wafat, dia tak wafat lagi. Sampai lepas daripada tu barulah Ummu Aiman dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sayang dan kasih sangat kepada Ummu Aiman. Sehingga para ulama sebahagiannya menyebutkan bahawa Ummu Aiman ni salah seorang daripada ibu susu Nabi. Hak tu saya tak cari riwayat yang sahih kata memang betul dia pernah jadi ibu susu Nabi SAW. Tapi Nabi pergi rumah dia. Masa Nabi duduk di Madinah pun, pergi bila teringat, Nabi pergi rumah dia, Nabi tidur atas riba dia. Sebab tu para ulama' duk cari sebab macam mana boleh Nabi sampai tahu tu punya rapat dengan dia. Sehingga Nabi SAW kata apa? Ummu Aiman, ummi ba'da ummi. Ummu Aiman ni macam mak aku, dia kata. Selepas kematian mak aku, dialah ibu aku yang menjaga dan yang memelihara aku. Jadi kita bacalah sikit sejarah tentang dia. Cuma berkenaan dengan ibu Nabi ni tuan-tuan, ada satu isu panas yang berlaku yang dipopularkan di negara kita ni sampai berkelahi habis. Inilah yang saya tengok sedih lah isu kita baca sejarah ni. Nak bagi orang kuih sayang, bertambah kasih kat Nabi. Tapi kita mengajar orang sirah kelahi. Tuduh ustaz ni, kata kat ustaz ni. Macam-macam tuan-tuan. Dulu saya ingat ustaz, apa nama di Malaysia ni Ustaz Zahzan kot. Ustaz Zahzan kot. Dia kemukakan pendapat sebagian ulama menyatakan bahawa ibu Nabi SAW mati dalam keadaan kafir. Mengamuk tuan-tuan. Marah habis ustaz-ustaz ni. Jadi saya pun mencari juga tajuk ni tuan-tuan. Dan memang pun dari sudut rajihnya kebanyakan para ulama terutamanya Imam As-Suyuti dia tulis 4 risalah tentang tajuk ni. Nak pertahankan bahawa mak Nabi SAW, ayah Nabi SAW tak mati kafir. Dan saya ambil sikit saja kerana buku ni nak bincang pendek ya tuan-tuan. Di dalam nota kaki kalau tak salah saya dalam buku tu, tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang saya bagi kat tuan-tuan tu. Di bawah nota kaki tu saya tak terjemah. Ini beda ustaz-ustaz lah kan. Dia kalau kita baca orang terjemah dah. Kadang-kadang kita nak syarah pun tak erti. Dah baca kira faham dah nak syarah apa lagi kan. Ni poin tuan-tuan lah mengajar tajuk ni. Tuan-tuan tolong baca. Untuk kita hilangkan kekeliruan, perbalahan yang timbul dalam masyarakat kita berkenaan dengan kesudahan ibu Nabi. Adakah ibu Nabi, ayah Nabi SAW, bahkan barangkali Abdul Muttalib sendiri, Abdul Muttalib pun masuk dalam bab ni lah juga ni. Adakah mereka ni termasuk ahli neraka? Sampai Qusay ni tuan-tuan. Qusay, Abdul Manaf, semua hak hidup pada zaman tu nak kira lagu mana mereka tu? Mati Islam ke mati kafir ke mereka ni tuan-tuan? Jadi kita pilih pendapat kata ibu Nabi, ayah Nabi dan tok tua Nabi ni. Bahkan ramai lagi yang hidup pada sebelum kelahiran Nabi, sebelum Nabi dibangkitkan menjadi Rasul ni, mereka mati dalam keadaan insya-Allah mereka akan mati dan akan dimasukkan ke dalam syurga kerana mereka termasuk di kalangan ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah tak azab siapa-siapa kalau tak sampai sebarang peringatan kepada mereka. Rasul tak diutus, sudah Allah Ta'ala takkan seksa. Bila Allah Ta'ala akan seksa, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam neraka bila dah sampai dah peringatan. Rasul dah ada dah tapi masih tetap menolak dakwah Islam, maka pada ketika itu baru layak, baru patut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeksa dan menghukum mereka. Jadi inilah pendapat para ulama Azhar. Wal qawlu binajati waliday al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ma alaihi al-Azharu syarif wa ulama'uhu abra al-usur ma'a ikhtilafi tawajjuhatihim wa madahibihim wa masharibihim wa huwa ma alaihi Darul Ifta' Al-Misriyah. Ini tuan-tuan boleh buka dalam fatwa Darul Ifta' Mesir, pendapat yang menyatakan mak Nabi SAW, ayah Nabi SAW ni selamat insya-Allah di hari akhirat kelak, tak termasuk di kalangan orang yang akan dihumban ke dalam api neraka. Inilah pendapat para ulama Azhar. Tak kira lah mazhab apa mereka, mana kecenderungan mereka, semua sependapat. Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Majlis Fatwa Negara Mesir. Okey, tu benda yang kita kena tahqiq benda ni supaya masyarakat keluar daripada kekeliruan. Cuma ada lagi dalam Majlis Fatwa Mesir ni, dia bagi ni supaya tak berkelahi.
Hak ni kita kena ketengahkan dalam masyarakat. Iaitu kata Majlis Fatwa Mesir memetik kata-kata Ibn Abidin. Wabil jumlati, secara kesimpulannya, kama qala ba'dul muhaqqiqin, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian daripada para ahli tahqiq, innahu la yanbaghi dhikru hadhihi al-mas'alah illa ma'a mazidil adab. Siapa nak bincang tajuk ni, bincanglah elok-elok dengan penuh adab sopan. Sebab kita berbicara tentang orang yang disayangi, orang yang dikasihi oleh Nabi SAW, mak Nabi, ayah Nabi SAW. Cakaplah elok-elok. Bayangkan kalau Nabi itu ada, takkan kita nak cakap lebih kurang tentang mak ayah Nabi. Walaysat, kemudian disebut walaysat minal masail allati yadurru jahluha. Dan tajuk ni, kata Ibn Abidin, tak termasuk dalam benda yang kalau orang tu tak tahu langsung lah, menyebabkan, tak tahu dia tu menyebabkan jadi mudarat iman dia. Kalau dia tak tahu langsung, bukan dia bincang pun, ni kita duk bincang ni tentang mati Islam ke tidak, ni kalau tak tahu langsung pun tak mudarat iman dia. Au yus'alu anha fil qabri, dan masalah ni pula kok lah nak kena tanya dalam kubur. Tak kena tanya tak ada malaikat nak main tanya kita tentang ayah Nabi mati Islam ke kafir. Tak ada soalan tu. Tak tahu pun tak apa, tak termasuk dalam perkara usulul aqidah. Hak inilah yang dipanggil sebagai furu'ul aqidah ni. Benda kepercayaan. Bila kepercayaan, i'tiqad, apa kita jazam dalam hati kita, itu aqidah lah. Tapi dia masuk dalam furu' ya. Bukan benda cabang. Benda akidah ni ada benda-benda furu'. Ini salah satu benda furu' yang tak perlu kita bergaduh, kita berkelahi. Mungkin timbul perbezaan pendapat di kalangan para ulama'. Jadi kalau ada ulama' yang berpendapat kata mati bukan Islam, tak usah duk marah ke dia. Kita cuma boleh bagi pandangan kita, terang ada elok-elok. Jangan duk lajak lah. Kata sampai dia pula kita tuduh dia kafir. Jangan terlajak. Au fil mawqif, ataupun di padang mahsyar esok ni. Fahifdhul lisan an at-takallumi fiha illa bi khair aula wa aslam. Jaga lidah kita daripada bercakap tajuk ni, cakap tak baiklah. Jaga lidah kita, itu lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ini pesanan, saya ingat pesanan Ibn Abidin dalam bab ni sangat pentinglah untuk kita ketengahkan bila kita bercakap, membincangkan tajuk ibu ayah Nabi SAW ni mati Islam ke ataupun mati tidak Islam. Kita yang i'tiqad mati Islam, tapi janganlah kempen masyarakat benci dekat ulama-ulama yang memilih pendapat yang berbeza dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Itu pandangan saya lah, seperti yang saya bentangkan tuan-tuan. Okey, yang seterusnya ialah berkenaan dengan tinggal dengan datuknya. Jadi mak Nabi SAW wafat, dikebumikan di Abwa. Habislah cerita berkenaan dengan persoalan tersebut. Lah ni, lepas mak Nabi wafat, Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan datuk dia lah, iaitu Abdul Muttalib, tok wan dia. Orang belah utara kata tok wan. Dan yang bantu Nabi SAW jaga Nabi ialah Ummu Aiman lah. Tok wan Nabi nak jaga tak benar sangat kan. Yang banyak duk berkisah tentang Nabi SAW ni ialah Ummu Aiman. Dan Abdul Muttalib ni tuan-tuan, dia sayang sangat kat Nabi SAW. Dia kesian kat Nabi. Dia pun pernah melalui zaman ayah tak ada ni. Ayah dia Hashim pun mati juga. Mati di Palestin. Masa dia kecil juga. Jadi bila mai kat Nabi SAW, dia kesian sangatlah. Ayah meninggal dunia. Dia mak ada. Ni mak pun meninggal dunia. Jadi dia memang simpati sangat terhadap nasib Nabi. Dan dia sayang kat Nabi ni lebih daripada anak-anak dia. Dia anak ramai orang. Lebih daripada 10 orang anak dia. Jadi dia sayang kat anak, kat cucu dia ni, Nabi Muhammad ni, lebih daripada dia sayang kepada anak-anak dia. Sehingga ada ketikanya dalam kitab-kitab Isra menyebutkan, dia riwayat yang sahih, dia ni sampai ke peringkat tak boleh pisah langsung dengan Nabi ni. Bila dia hantar Nabi pergi cari apa-apa lah, cari unta dia akan cari tak cuma dia Muhammad pergi cari sat, dia tak boleh duduk. Dia nak pergi suruh cari Nabi, lambat balik sikit suruh orang pergi cari Muhammad, duduk tahu mana dia kelang kabut. Sehingga dia apa? Dia bersyair, dia kata, aku ni sayang kat kamu ni, bila kehilangan kamu ni macam dengan seorang ibu yang kehilangan anak dia. Dan dia ni tuan-tuan,
Oleh kerana Abdul Muttalib ni seorang ketua, salah seorang pembesar Mekah, salah seorang menteri kabinet, menteri kanan yang jaga siqayah dan juga ar-rifadah pada ketika itu. Jadi dia ada tempat khas. Exco, jabat exco mesti ada kan. Dia pun ada hamparan khas untuk dia. Siapa pun tak boleh duduk orang tu dekat dengan Kaabah. Ni ketua menteri yang bernama Datuk Abdul Muttalib duduk dekat dengan Kaabah. Anak dia pun tak berani nak duduk tu. Sebab ni tempat ayah dia pun. Tempat pemimpin besar Quraisy yang jaga as-siqayah dan ar-rifadah. Tapi Nabi SAW, dia budak yang masa tu. Dia main-main, dia pergi duduk tu. Jadi pak-pak mereka ni bila tengok dia pergi duduk tu, dia pergi tarik dia. Duduk orang ni tak boleh duduk. Bila dengar ke Abdul Muttalib, nampak ke Abdul Muttalib kata, biar. Ni cucu aku. Dia ni ada masa depan yang istimewa untuk dia. Dia berasa dah. Sebab dia memang mengharapkan Nabi ni jadi Nabi. Cuma masa ni Nabi tak jadi Nabi budak lagi pada ketika itu. Dia duk berasa dah, anak dia ni istimewa, lain pada yang lain. Dan dia tahu semualah cerita pembelahan dadanya yang berlaku di Bani Sa'ad. Segala keberkatan yang berlaku semasa dia duduk dengan Halimah. Semua Halimah cerita, takkan tak cerita kat Tuhan ni apa. Jadi Abdul Muttalib tahu semua tentang apa yang berlaku kepada Nabi SAW ni. Dia boleh rasa dalam hati dia ada sesuatu yang istimewa akan berlaku kepada cucu dia. Sebab tu dia jaga sungguh-sungguh. Dia sayang sangat kat Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nak takdirkan kepada Nabi kita ni umur Nabi SAW 8 tahun. Nabi Datuk dia Abdul Muttalib pun meninggal dunia, mati. Tapi sekurang-kurangnya pengalaman Nabi duduk dengan Abdul Muttalib ni tuan-tuan, Nabi belajar banyak benda. Nabi SAW belajar walaupun dia kecil lagi. Dia dah orang besar, apa-apa perselisihan berlaku mesti orang rujuk Abdul Muttalib. Jadi cara pentadbiran Nabi dah tengok dah macam mana Abdul Muttalib buat. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita ni bisnes kan, kita kerja bisnes, berniaga, ada kedai runcit, anak kita duk tengok kita jual, dia pun pandai berniaga. Pasal apa? Dia tengok ayah dia berniaga. Walaupun ayah dia jual suabang lah, dia kerti buat. Kalau anak seorang petani, dia tahulah nak misi rumput. Kita masalahnya anak cikgu kan, misi rumput tak kerti anak kita ni. Misi rumput dia ketak tangan dia ni, ketak suat nasi pun tak boleh. Pasal apa? Kita nak jadi cikgu belakang. Okey tuan-tuan. Itu tentang pengalaman Nabi SAW duduk dengan Abdul Muttalib. Awak dia tak jalan pula saat nah. Hang pula Ustaz. Baiklah. Assalamualaikum Ustaz. Sabudin, kalau hang tu makna Ustaz tak payah buat slideshow. Dia tak payah buat slideshow. Oh tu Ya, sebab slideshow selalu hang. Oh, tu heran tu. Okey, kalau gitu nak terus cakap lah no. Dah buka PowerPoint tu, tapi tak payah buat slideshow. Slideshow kan untuk nak membesarkan dia kan. Oh, okey. Jadi anda buat macam ni kan ni. Ya. Oh, tak nampak kan no? Cuma dia kecil sikit lah. Okey, sat. Dia duduk tang mana tu hilang pula ni. Ustaz keluar, Ustaz masuk balik kata apa. Okey. Syukran. Ya. Okey, nampak semua Ustaz no? Okey, kita sambung tentang tinggal bersama dengan Abu Talib. Jadi ni pun masyhur cerita ni dalam sirah Nabi. Nabi lepas Abdul Muttalib meninggal dunia, sebelum Abdul Muttalib meninggal dunia, dia pesan kepada Abu Talib supaya jaga ni, nak menekan hang ni. Jadi akhirnya Abu Talib pun pelihara Nabi, dan dia pun macam dengan Abdul Muttalib juga sangat sayang kat Nabi SAW. Jadi dalam buku tu tuan-tuan, saya rasa saya tulis
Kenapa Abu Talib ni sayang sangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi di antara sebabnya ialah fitrah, tuan-tuan. Kalau kita pun, tuan-tuan, ni dalam buku ni kan, kalau kita pun jumpa dengan budak-budak kan, dah lah comel, baik pula tu. Nabi segak. Mewarisi segak ni, kecantikan ni daripada keturunan dia. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail, kita baca Qusay pun segak sampai berjaya menawan hati Hulail al-Hubsyiyah. Begitu juga Hashim pun orang segak. Jadi Nabi segak daripada kecil ni. Kalau budak orang tu segak masa kecil, comel ni tak boleh nak abang, tak tahu nak bayar. Akhlak pun baik. Nabi SAW bila bangun pagi ni digambarkan oleh para ulama, tak macam budak-budak lain. Budak lain bangkit ni serongah orang dah kata. Nabi dah nampak rapi, macam ngambuh minyak, nampak mata bercelak, nampak sopan santun, makan pun beradab, tak macam dengan anak Abu Talib yang lain. Anak Abu Talib pada masa ni tak ramai lagi, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan duk bayang semua ada dah. Masa ni Ali pun tak ada lagi. Yang ada pun apa nama, Ja'far barangkali ada, Ummu Hani mungkin ada, Aqil ada lah masa tu. Jadi masa tu anak tak ramai, tapi dia boleh banding dengan anak-anak dia ni. Nabi ni blank. Waktu dia sayang sangat. Abu Talib tidak akan duduk dan makan melainkan di sebelah Nabi SAW. Pergi mana pun dia bawa Nabi SAW keluar. Sehingga Abu Talib pernah kata, keluarga kita ni tak kenyang kalau tak ada Nabi Muhammad. Tak ada Muhammad tak kenyang, kena ada dia. Baru mereka makan berasa kenyang, berasa puas. Itu sedikit cerita berkenaan dengan Abu Talib, tuan-tuan. Kemudian dalam kehidupan Nabi SAW bersama dengan Abu Talib ni, pernah sekali masa ni umur Nabi dalam belasan tahun, Abu Talib nak pergi berniaga di Syam. Nabi ni sampai pergi peluk kaki Abu Talib, nak ikut juga nak pergi ke Syam. Jadi akhirnya Abu Talib pun bawa dia. Bila bawa dia pergi ke Syam, sampai di Busra. Busra. Anak tu tulis buku ni masa cetakan pertama dia cetak. Edit buku tu, dia ingat kita buat silap, dia tukar, dia kata Basrah. Anak tengok terbit-terbit lah, Basrah pula dah. Bukan Basrah. Basrah di Iraq. Busra ni dekat sempadan Turki tu. Jadi pergi sampai sana untuk nak pergi berniaga. Sampai di Busra ni berjumpa dengan Bahirah. Ni pun satu benda kecil lah, tapi Ana suka share dengan tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan ni? Hak ni Ana buka pikut sat yang ni. Cuba tuan-tuan tengok dalam skrin. Macam mana nak baca perkataan Bahirah? Bahirah ke Buhairah? Ni dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dhaw'il Qur'ani wa Sunnah, Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Dia buh baris dan dia habak cara baca hak betul. Kalian tak pernah jumpa dalam kitab kita, nak duk tengok kan tak jumpa. Tapi dia habak. Cuba tuan tengok di bawah tu. Bahira bi fathil ba wa kasril ha maqsuran. Jadi cara baca dia bunyi Bahira. Ni untuk pengetahuan kita lah ustaz-ustaz kan. Supaya kita tahu yang baca betul, yang nak boleh share, yang nak jumpa dalam kitab-kitab sirah berkenaan dengan cerita Bahira ni kan. Dan kisah Bahira ni tuan-tuan, kisah dia ialah bila sampai di sana, ni anda baca akhir dalam ni kan. Tu ada semua anda baca, anda habaq tadi ada di sana. Bila sampai di sana, di situ ada seorang rahib yang bernama Bahira. Dia ni ada ilmu pengetahuan tentang kitab-kitab yang terdahulu, dan dia yakin dengan ilmu dia, kerana dia membaca kitab Taurat, kitab Injil, bahawa di akhir zaman nanti Allah Subhanahu wa taala akan utus seorang nabi, dan nabi tersebut daripada bangsa Arab. Jadi kali ni dalam keadaan dia duduk tertunggu-tunggu, dia rasa dah ini zaman kelahiran nabi akhir zaman ni, dia terpandang kafilah dagang yang di dalam kafilah dagang tersebut ada Abu Talib dan ada Nabi SAW. Jadi bila dia jumpa depa ni, dia nampak bila depa jalan tang mana-mana, nampak ghamamatan, ra'a ghamamatan tudhallilu syakhsan minhum. Nampak seolah awan tu duk melindungi salah seorang daripada depa yang ada di situ. Jadi dia buat kenuri.
Dia buat makanan. Sebelum ni dia tak pernah panggil dia pun. Banyak kali dah dia buat pergi menera, dia buat tak tahu lah. Tapi kali ini dia panggil dia pun mai. Jadi bila mai, depa tinggal Nabi SAW di bawah sepuhun pokok yang ada di situ. Tinggal Nabi beda jaga barang-barang depa. Jadi bila mai, semua dia cari mana Nabi ni. Bila Nabi tak mai, dia suruh pergi panggil juga Nabi SAW mai. Bila mai dia perhati Nabi. Dia perhati Nabi sampai dia selak belakang Nabi ni, dia tengok ada tanda kecil. Okey, tanda khatmun nubuwah ni tuan-tuan, dalam kitab Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah, dia bincang panjang sikit tajuk tu. Sejak bila muncul tanda di belakang Nabi, ke sebelah kiri sikit baru Nabi SAW, tanda khatmun nubuwah. Jadi tanda tu mula muncul, bukan muncul sejak kelahiran Nabi, tapi muncul tanda tersebut selepas berlaku peristiwa pembelahan dada di perkampungan Bani Sa'ad. Masa tu baru dia tumbuh sikit kuat besar, tapi dia taklah sampai besar tu tak berhenti. Dia besar pun macam besar teluk burung lah. Teluk burung hajalah dia sebut dalam kitab-kitab. Dia tengok tanda tersebut, dia yakin inilah Nabi akhir zaman yang dijanjikan. Lalu dia tanya pula, dia temu ramah pula Abu Talib. Dia kata, ma hadzal ghulamu mink, hubungan budak ni dengan hang? Qala ibni. Lalu kata Abu Talib, anak aku lah, dia kata. Abu Hurairah kata, ma huwa bibnik? Ni bukan anak hang, dia kata ni. Wa ma yanbaghi an yakuna abuhu hayyan. Ayah dia budak ni tak patut dia ada lagi. Tak ada dah ayah budak ni. Abu Talib kata, fa innahu ibnu akhi. Dia nak menakan aku, tapi dah aku belah dia, aku sayang dia, aku sebut anak aku lah. Memang Arab biasa macam tu. Lepas tu dia tanya pula, fama fa'ala abu? Ayah dia awak pergi mana? Dia pun abang, mata wa ummuhu hubla. Ayah dia matilah. Ketika mana ayah dia mati tu, mak dia sedang mengandungkan dia. Qala sadaqta. Lalu kata Bahira, betul. Kalau lagu tu betul. Dia terus nasihat kepada Abu Talib, suruh bawa balik. Takut, ada setengah riwayat sebut takut jumpa Yahudi, ada setengah sebut riwayat sebut takut jumpa orang Rom. Tak penting yang tu tuan-tuan. Yang pentingnya ialah saya nak sebut tentang periwayatan cerita ni tuan-tuan dalam kitab Dr. Syekh Ibrahim Ali di muka surat 43 tuan-tuan. Kitab ni penting pasal apa tuan-tuan? Kitab Sahih Sirah Nabawiyah ni pasal apa pentingnya ialah kerana Syekh Ibrahim Ali ni hanya meriwayatkan hak sahih saja. Jadi bila ada dalam kitab dia, tuan-tuan jangan bimbanglah. Maknanya kita yakin kisah ni ada ulama besar-besar yang menghukumkan riwayat ini sebagai riwayat yang sahih. Di muka surat 43 ni, pengarang bawa lah riwayat ni, cerita berkenaan dengan Nabi SAW bertemu dengan Bahira. Macam kita baca tadi, dia adalah berbeza antara riwayat tersebut. Cuma tuan-tuan, dalam riwayat yang dihukum sahih oleh para ulama ni, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di antaranya, dalam riwayat ni menyebutkan bahawa tuan-tuan, Abu Talib pun suruh balik, wa ba'atha ma'ahu Aba Bakrin wa Bilal. Abu Talib hantar Nabi balik, dia terus pergi berniaga juga. Suruh Nabi balik ditemani oleh dua orang lelaki, Abu Bakar dengan Bilal. Tang ni yang jadi muskil kepada riwayat ini tuan-tuan. Jadi berkenaan dengan riwayat yang ulama bincang banyak, Al-Imam Az-Zahabi tolak terus cerita ni. Ada pula Abu Bakar ada masa ni tuan-tuan. Abu Bakar lebih umur sama dengan Nabi lah. Takkanlah Abu Bakar yang muda daripada Nabi 2 tahun pergi bawa balik Nabi SAW. Bilal tak tahu, tak ada lagi faham masa ni. Bilal lagi muda daripada Nabi SAW. Takkan nak suruh orang muda daripada dia. Jadi ulama punya hak tolak, dia tolak lah. Tapi akhirnya ulama kita tuan-tuan buat kesimpulan, sebenarnya riwayat ni sahih, tetapi sebutan dua nama tadi itu waham daripada perawi. Yang tu yang dia tolak. Tapi kisah tu memang kisah yang Terputus kah?
Asal lain-lain takut kot. Tak pasal nak saya cakap seorang-seorang. Ustaz saya sambung. Tak boleh. Lesen tak ada. Nabi terecek dengan Ustaz. Lawa view Ustaz esok belakang tu. Tunjuk Ustaz burung pada lah sengkak tu. Macam-macam Ustaz, burung. Tapi burung hak kena main lesen lah. Kali tu je. Ustaz John, lepas PKP ni kita pergi serbu Mazat Cuk. Dah Tak pergi tengok kampung. nak pergi tu. Itu masa Ustaz Cuk tak ada nak pergi tengok, tak ada nak pergi ziarah. Boleh, insyaAllah. Siap PKP ni main-main tak? InsyaAllah. Okey, minta maaf bateri habis. Lupa nak pasang, nak sambung ke power supply, minta maaf. Beres tak? Alhamdulillah. Desktop tu. Okey. Ada apa tuan-tuan aku nak komen kan turun kita tulis ni? Okey Ustaz. Ana kalau buat buat sifar dia hak yang masa Rasulullah mula dibesarkan daripada rumah Halimatus Sa'diyah tu 2 tambah 2 kemudian jadi 4 tahun, kemudian 2 tahun dengan mak Rasulullah pula, kemudian 2 tahun pula dengan di 2 tambah 2 gitulah. Itu mudah ingat. Betul Ustaz? Betul. Alhamdulillah. Okey. Cuma tempoh Nabi duduk dengan siapa nama Halimah Sa'diyah ni memang ulama beza pendapat sikitlah. Hang tu. Dah kata lagu ni kan, ana pilih hak tulah dalam banyak-banyak tu untuk nak menampakkan perjalanan hidup mak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Alhamdulillah masih Ustaz. Masa saya nak share skrin balik lah. Okay, habis tu lah. Okay, memelihara kambing pula. InsyaAllah. Okay, ni pun antara peristiwa-peristiwa yang dicatatkan oleh ulama lah. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi. Iaitu semasa Nabi duduk dengan Abu Talib ni, antara kerja yang Nabi buat ialah jaga kambing. Memelihara kambing pada ketika itu. Dalam hadis ni tuan-tuan, Nabi SAW bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada nabi yang Allah utuskan melainkan depa bela kami juga macam dengan aku, kata Nabi SAW. Faqala ashabuh, lalu para sahabat tanya Nabi, "Wa anta ya Rasulullah? Engkau pun sama ke ya Rasulullah?" Nabi kata, "Qala na'am, ya aku pun sama. Kuntu ar'aha ala qararir li ahli Makkah." Aku belalah kambing satu, depa bayanglah beberapa kupang oleh penduduk-penduduk Mekah. Ini salah satu terjemahan yang boleh kita bagi berkenaan dengan hadis ini. Ana di rumah lah ni ustaz-ustaz. Ana duduk baca dengan anak-anak lah berkenaan dengan qasasul anbiya. Kisah Nabi-Nabi. Duduklah baru sampai cerita Nabi Musa AS. Memang menarik sebenarnya. Ni pun satu tajuk lagi lah. Lepas ni kita minta mana-mana ustaz kita buat program-program lagu ni. Bentang perhabis tentang qasasul anbiya pula. Ni kita cerita tentang Nabi kita. Nabi-Nabi lain pernah tengok kan? Wallahualam lah pada pandangan anak dengan antara tajuk-tajuk di masjid-masjid yang korang orang mengajar ni. Bahkan barangkali payah nak jumpa masjid mengajar ni ialah tentang qasasul anbiya. Puncanya ialah sumber tak banyak.
tentang kisah Nabi-Nabi di Malaysia ni yang telah diterjemah ataupun dibuat dalam bahasa Melayu. Kalau kita nak mengajar lah tuan-tuan, nak mengajar Ibnu Kathir Qasasul Anbiya tu susah juga tu. Jadi kita kena ada usaha di kalangan kita untuk menghasilkan buku berkenaan dengan kisah para Nabi pula. Sebab penting. Kisah para Nabi ni macam pentingnya kisah Nabi kita, maka macam itulah juga pentingnya kisah Nabi-Nabi yang lain. Jadi bila anda baca tajuk Nabi Musa AS, Nabi Musa pun 10 tahun belah kambing. Bukan dia sat belah kambing ni. Para ulama sebut semasa duduk di Madian tu, duduk dengan ar-rajul salih di sana tu, tujuan Allah Ta'ala takdirkan dalam hidup Nabi Musa belah kambing tu supaya apa? Supaya dia biasa susah. Sebab kambing ni satu binatang yang manja. Anak pun tak tahu, tak nak belah kambing. Tapi begitulah disebut, dia sangat manja. Kita pergi akan dia menyerendeh kita. Kambing ni bukan cengih. Dia sangat manja dan ketegang lah tu. Manja, ketegang, sensitif. Tak boleh silap sikit lagi mampu. Kembung perut lah, apalah. Itu anak cerita anak tak pernah belah kambing. Kalau kawan kita mana-mana pernah belah kambing, anak ingat tu tajuk satu kuliah, pengalaman dia belah kambing dia. Untuk nak nampakkan betapa pentingnya belah kambing ni dalam kehidupan para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Susah payah tu jadi bukan mendidik diri dia supaya tabah dan sabar dengan perangai manusia. Taklah sikit-sikit marah, tak boleh silap sikit. Ada dia sebab dia biasa susah. Dia tahu payah jaga kambing ni, orang pun lebih kurang kambing jugalah. Itu pengalaman Nabi belah kambing. Dan ketika mana Nabi SAW memelihara kambing ni tuan-tuan, ada satu peristiwa. Iaitu peristiwa ni. Peristiwa Nabi SAW ingin nak pergi tengok majlis keramaian yang dibuat oleh penduduk Mekah. Yang ni tuan-tuan anak tak ada tadi nak kopi juga. Dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah dia ada bincang sikit tentang mafhum asmatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni maksum tak? Khususnya sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Dia maksum tak pada ketika itu? Macam yang baca cerita Nabi Musa lah. Nabi Musa tumbuk orang Qibti tu sampai dia minta ampun ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah ampunkan dia. Cerita-cerita yang macam ni. Sebelum dia jadi Nabi, dia maksum ke dah? Ni tuan-tuan minta maaf lah nak buat kesimpulan takti tajuk ni. Tuan-tuan buat kesimpulan lah berkenaan dengan ismatul Rasul. Dan hak ni pun anak pesan jangan terlajar. Sebab ada khilaf para ulama. Maknanya hak ni pun masuk dalam bab furu'ul aqidah juga. Dia bukan masuk dalam usulul aqidah. Yang hanya ada satu pendapat sahaja. Kita akan tengok khilaf dalam bab ni. Okey, terus. Cuma mungkin pengajaran kita buat ni kat anak-anak kita hari ni lah. Budak muda supaya kena pakat jaga diri sebab kita tak macam Nabi. Allah pelihara, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kita. Kena minta doa ke Allah Ta'ala supaya kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, yang melarakan, melalaikan anak-anak muda kita pada ni. Antara tajuk kita boleh tekankan di sini ialah tajuk main game ni. Kami di JPN Kedah ni buat kajian sikit baru ni tentang depa main game apa orang panggil ni. PUBG tuan-tuan. Dia ada beberapa game yang popular ni, PUBG, ML. ML ada satu lagi lupa dah nama apa tu. Fire apa dia lupa dah nama tu. Ni 2-3 game ni yang paling popular. Fatwa Jakim keluar dah makruh. Allah keluar makruh ya. Kau sakal lagi budak kita. Budak-budak dalam kelas ni sampai main game ni sehari ni sampai 4 jam, 5 jam, sampai tak tidur malam pun ada. Kerana main game. Ini satu masalah besar yang boleh kita sentuh melalui tajuk tadi ni. Okey, kita tinggal tajuk tu, kita masuk pula tajuk berkenaan dengan Harbul Fijar. Secara sebut dia bukan Fujar. Sebut dia Fijar. Anda boleh rujuk, saya tak ada nak apa nama? Screenshot yang kita Arab ni, memang dia sebut Fijar, cara baca dia bukan Fujar. Walaupun makna dia dekat-dekat lah. Kalau Fujar tu merujuk kepada orang buat. Fijar ni ialah perang-perang yang jahat. Perang-perang yang tak baik, yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu perang Fijar ni, dia ada 4 kali berlaku semuanya.
yang berkait dengan Nabi SAW yang dibincangkan dalam sirah ni ialah perang Fijar yang keempat. Perang Fijar ni ialah perang yang berlaku dalam bulan haram dan dalam setengah-setengah kes berlaku di tanah haram. Bulan-bulan haram ni tak boleh perang, kena jaga kehormatan dia. Kena jaga kehormatan dia. Jadi dalam perang Fijar yang keempat ni, Quraisy terlibat membantu keturunan Kinanah. Sebab keturunan Quraisy, kan kita tengok dalam bait syair Ma'in Syahin Aqin tu, ada nama Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi bawah tu baru ada Quraisy. Quraisy tu Fihr tu. Jadi depa ni Kinanah, sebab tu depa membantu peperangan ni, walaupun saya bukan terlibat depa pun, tapi keturunan depa pun perang dengan Qais Ailan, yang pada ketika itu keturunan Qais Ailan yang terlibat dengan peperangan ini ialah daripada kabilah Bani Hawazin. Hawazin ni yang duduk di belah Taif, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW terlibat dalam perang. Menurut pendapat sebahagian ulama, Nabi memang terlibat dalam peperangan ini, sama ada Nabi SAW tolong tepih anak-anak panah yang dilemparkan oleh musuh takut kena pak menekan Nabi, ataupun Nabi SAW tolong suah anak panah ni kepada bapa-bapa saudara dia. Itu saja peranan Nabi pada ketika ini. Ulama sebut, ada yang sebut masa tu umur Nabi dalam sekitar 15, 16, antara 15 dengan 20 berlaku peristiwa ini. Peristiwa keterlibatan Nabi dalam perang Fijar ni. Jadi perang ni berlaku pada masa yang diharamkan, yang tidak dibenarkan berperang dalamnya. Jadi lahirlah dua pendapat para ulama dalam bab ni, Nabi ni terlibat ke tak? Sebab berlaku pada masa yang Allah haramkan. Ni bincang Ba'ismah ni. Kalau kata Nabi ni pada sebelum Nabi menjadi Rasul, tak timbullah ismah tak ismah. Kalau Nabi terlibat pun tak ada masalah apa. Kalau ulama yang kata Nabi masa tu tak maksum, kalau yang mempertahankan Nabi maksum, dia akan tolak. Dia akan kata tak mungkin Nabi terlibat. Takkanlah Allah tak pelihara Nabi SAW. Dia tolak riwayat ni. Sebab dalam sirah ni tak penting bab sanad macam disebut oleh Al-Hafiz Al-Iraqi. Sebab tu ulama riwayat benda tu. Jadi bila mai ulama yang bermanhaj nak jaga ni, dia tolak kisah tersebut. Hak nak terima. Depa kata, hak yang nak terima, dia kata Nabi SAW termasuklah orang Quraisy, bukan depa yang memulakan peperangan. Tapi bila dah kena serang, takkan nak tahan dada lagu tu, kena lawan lah. Jadi sebab tu Nabi bantu juga, sebab mereka diserang pada ketika itu oleh kabilah Hawazin yang mewakili Qais Ailan pada masa tersebut. Jadi tak ada masalah lah kalau berlaku juga kat Nabi terlibat pun, apa masalahnya? Okey. Hal tu tak penting, tuan-tuan. Yang lebih penting daripada tu ialah yang kita kena terangkan cadangan dana lah kepada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz semua. Kita kena terang yang ni, tuan-tuan. Iaitu tentang kehormatan bulan-bulan haram. Berkait dengan cerita tadi kan sebut bulan haram, jadi kita kena ketengahkan tajuk ni dengan cerita-cerita tu saja. Iaitu Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihin anfusakum. Jadi Allah nyatakan dalam ayat ni, Allah dah tetapkan masa awal Allah ciptakan langit dan bumi lagi, bahawa dalam setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan haram, yakni bulan yang dihormati. Hampa umat manusia, orang Islam pula lagi, kena beri penghormatan kepada keempat-empat bulan ini. Budak-budak kita lah ni, ustaz-ustaz, tak tahu ni budak-budak kita lah ni, tanya bulan haram, bulan hijrah pun dia tak erti bilang sebahagian daripada mereka. Jadi kita kena bagi penerangan lah. Macam kami lah, hak mengajar sekolah agama barangkali dapat kelebihan banyak lah daripada kami hak mengajar sekolah rendah ni, sekolah-sekolah menengah biasa ni. Budak-budak kita tambah sekolah-sekolah pinggir-pinggir bandar pula, budak ujung-ujung pula, hak duk kelas awal pun tak tahu. Kita tanya bulan haram bulan apa, tak tahu.
Kena habaq depa 4 bulan tersebut, bulan apa nama? Bulan Zulqa'dah. Ni kita lah ni bulan Zulqa'dah. Orang tak berasa apa pun. Tak berasa apa, kita duduk bulan haram ni. Bulan Zulhijjah. Tak berasa apa. Hatta nanti bila main Zulhijjah kita suruh puasa Arafah pun Allah macam tak puasa. Kalau kedai buka lah ni, penuh kedai macam dengan tak puasa, macam tak ada. Hari tu disunatkan sangat-sangat kita puasa. Punya kesedaran masyarakat kita sangat kurang tentang memuliakan hari Arafah. Kalau hari Arafah pun dia tak muliakan, bulan haram. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi bulan Rejab. 4 bulan ni bulan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran bahawa arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Kemudian Allah kata apa? Arahan kepada kita pada bulan ni yang kita tak boleh sangat, cara kita nak menghormati bulan-bulan haram ni ialah fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kamu di dalamnya, dalam bulan-bulan haram ni, bulan-bulan yang dihormati ni. Alhamdulillah kita duduk dalam bulan tersebut. Okey tuan-tuan, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, ana sengajalah bawa tajuk ni bila ana bercakap tajuk bulan haram ni, supaya kita kembalikan balik, bagi orang kenal balik apa yang berkaitan dengan syiar-syiar agama Islam ni. Iaitu Imam Al-Qurtubi kata sepatah tuan-tuan bab ni. Imam Qurtubi kata makna la tazlimu fihinna anfusakum tu haram ialah la tazlimu fihinna anfusakum, jangan zalimi diri kamu di dalamnya, dzunub, jangan buat dosa pada bulan ni. Bulan lain pun tak boleh juga. Tapi bila main bulan haram, kena lebih lagi jaga diri jangan buat dosa. Macam kita pergi Mekah. Memang duduk sini pun tak boleh buat benda haram. Tak boleh buat benda-benda fasik ni. Cakap benda lara, benda yang yang termasuk dalam perkara-perkara yang tak boleh di sana, lagi tak boleh. Di sini tak boleh, di sana lagi tak boleh. Rosak haji kita. Macam tu juga bulan-bulan haram ni tak boleh. Hak ni kita kena ketengahkan. Jadi anda nak tengok kan, dari sudut ni kita kena ketengahkan kepada masyarakat macam mana cara Islam mendidik masyarakat untuk jadi baik. Ramadan kan, Ramadan ni memang bulan orang jadi baik. Syaitan semua kena rantai habis. Kita pun bukan jadi baik, baca Quran bukan main, dengan qiyamul lailnya, dengan sedekahnya. Dekat habis Ramadan ni lah. Dah lepas Ramadan, Syawal berhenti saat mai pula 3 bulan betul-betul mendidik manusia supaya jadi baik. Jangan buat dosa. Kita kena tekankan supaya masyarakat bila mai 3 bulan ni, mereka sangat hati-hati tak mau buat dosa. Gaya nak balik pula, orang kan masuk Muharram, habis Muharram, Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Betul bulan tu walaupun tak sebut lah ni, bulan tu kelahiran Nabi. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab pula mai. Mana sentiasa Islam ni ada kaedah, ada cara nak didik manusia bagi jadi baik. Dengan adanya ajaran memuliakan dan mengagungkan, membesarkan bulan-bulan haram ni. Kita kena habaqkan anak-anak kita, pada anak murid kita, pada masyarakat kita, ni apa duk bulan haram. Kemudian dia sebutlah li'anna Allah subhanahu, kerana Allah subhanahu wa ta'ala ni idza 'azzama syai'an min jihatin wahidatin sarat lahu hurmatun wahidah. Bila Allah Ta'ala membesarkan sesuatu daripada satu arah, maka benda tu akan besar dari arah tersebut sahaja. Wa idza 'azzamahu min jihatain aw jihatin sarat hurmatuhu muta'addidah. Tapi kalau banyak, maka banyak lagi lah cara Allah Ta'ala membesarkan perkara-perkara yang menjadi syiar dalam agama ni. Lepas tu Imam Al-Qurtubi kata fayudha'afu fihi al-'iqab bil 'amali sayyi kama yudha'afu ath-thawab bil 'amali salih. Maka bila mai bulan haram ini, Allah akan gandakan balasan, hukuman kepada orang yang buat amal-amal kejahatan. Maknanya apa tuan-tuan? Siapa buat dosa pada bulan haram ni, dosa dia tu, balasan dia akan diterima dia di hari akhirat esok berganda. Tak disebut berapa kali ganda. Mungkin 2 kali ganda. Mungkin 10 kali ganda. Terkejut esok di akhirat ni. Dia buat dosa. Dia aku buat satu. Pasal ni kira banyak ni. Pasal hang buat dalam bulan yang diminta, diarahkan oleh syariat.
fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hang buat juga jenuh terkejut kalau kita tak abang tuan-tuan. Awak jadi dosa banyak kali ni. Buat sekali ya. Zalim kan? Dah, kita langgar perintah Allah Taala fala tadhlimu fihinna anfusakum. Tapi Allah ni adil. Kama yudha'afu thawab bil amali salih, sebagaimana amal-amal soleh juga digandakan pahalanya pada bulan haram ini. Nak rasa ni bolehlah tuan-tuan boleh bincang panjang lagi lah. Khilaf ke tak khilaf ke, tapi ana rasa ini maslahat dia banyak untuk kita ajak masyarakat kita jadi baik melalui datangnya bulan-bulan yang kita panggil sebagai bulan haram ni. Okey. Satu lagi boleh ikut no? Belum kita berehat sekejap lagi. Iaitu selepas tamatnya Harbul Fijar, tengah ulama kata 3 hari ya. Lepas 3 hari habis Harbul Fijar ni berakhir, berlaku satu perjanjian yang dipanggil dengan nama Hilful Fudul. Asal usul nama Hilful Fudul apa ni pun khilaf juga. Ada yang kata kerana hak hadir dalam Hilful Fudul ni ada 3 orang nama Fadl. Ada ulama kata tak, fadlun ni mana sesuatu yang baik. Perjanjian ni perjanjian yang membawa kebaikan. Sebab tu dinamakan dengan nama Hilful Fudul. Yang pentingnya Hilful Fudul ni, para ulama sepakat Nabi terlibat. Baginda SAW juga ikut serta dalam Hilful Fudul di rumah Abdullah bin Jud'an untuk membantu orang yang disalimi. Ni pada zaman muda Nabi SAW. Macam mana boleh jadi Hilful Fudul? Kisah dia ana nukilkan di sinilah. Iaitu ada seorang lelaki daripada tempat bernama Zabid di Yaman. Dia main berniaga barang-barang dia di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu barang-barang dagangan dia ni dibeli oleh seorang lelaki pembesar Bani Sahm pada kabilah Quraisy juga, iaitu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il ni dia beli barang kawan tu, dia kata esok aku bayar. Hamailah rumah aku. Toto esok ni bila dia kawan ni pergi tuntut harga kat dia nak suruh bayar hutang dia, dia tak mengaku. Dia kata mana ada, aku tak beli pun. Dia tak mau bayar hutang dia tu. Lalu laki-laki daripada kabilah Zabid, daripada Zabid di Yaman ni, dia pergi minta tolonglah kat pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada pada ketika itu. Siapa pun tak tolong dia. Semuanya menyebelahi Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Menyebabkan dia putus asa, tak tahu nak buat apa. Akhirnya esok pagi dalam keadaan dia susah hati, balik habis barang habis, duit sekupang pun tak boleh nak balik ke Yaman, balik tangan kosong. Dia naik atas Jabal Abi Qubais, kemudian dia bersyair. Syair dia ni nak ada buah ni. Ya ala fihrin li mazlumin bida'atuhu bi batni makkah na'id dari wan nafari wa muhrimin ash'athin lam yaqdi umratahu ya lar rijali wa bainal hijri wal hajari innal harama liman matat karamatuh wala harama li thawbil fajiril ghudari. Lagi saya esok terjemah lagi. Nak ta'til terjemah. Okey tuan-tuan. Jadi bila syair ni didendangkan oleh laki-laki daripada Zabid ni tuan-tuan, dia bahasa syair ni tuan-tuan pedih, lebih pedih daripada kata-kata biasa. Dia kata tu sangat sakit hati depa, kutuk depa, kata depa kena zalim, ahli haram apa ni, piduk kena orang. Jadi pada ketika tu bila dengar dia syair tersebut dilaungkan oleh laki-laki daripada Zabid ni, dengarlah kepada bapa saudara Nabi Az-Zubair. Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Bila dia dengar dia ni pada Bani Hashim, dia kata mali hadha matrak. Dia kata seruan ni kita tak boleh biar. Betul dia kata ni, kita duduk tanah haram, duduk jaga Kaabah, tu kita buat naya ke orang jauh mai dalam keadaan kusuk, masai kain ihram tak buang lagi, kita pergi penaya dia. Tak boleh, dia kata kita tak boleh biar. Lalu dia ajak beberapa orang laki-laki daripada kabilah Bani Zuhrah, dia Bani Hashim. Daripada Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim, ni semua kabilah-kabilah baik-baik ni. Kalau Bani Hashim tu keturunan Nabi memang terkenal sebagai kabilah yang baik. Bani Zuhrah, kabilah belah mak Nabi SAW pun baik juga. Banu Taim ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah daripada Bani Taim. Mereka cepat sahut seruan Az-Zubair. Akhirnya mereka berkumpul di rumah ketua, seorang orang tua besar Bani Taim, iaitu Abdullah bin Jud'an. Jadi di situ Abdullah buat makan apa semua. Mereka
bincang, buat mesyuarat kecil di situ. Akhirnya mereka setuju untuk membela. Mulai hari ini, siapa saja yang dizalimi di kota Mekah, kita tidak akan biarkan kezaliman itu berlaku kepada dia. Tak kira siapa. Mereka pun keluar daripada rumah tersebut, pergi cari Al-As bin Wa'il, suruh bayar balik. Bila dia ramai ketuk pintu, kawan tu keluar ketak-ketak, lelaki dia bayar hutang dia kepada lelaki daripada kabilah Al-Sabit. Jadi mulai daripada saat ini tuan-tuan, alhamdulillah, sebarang kezaliman tak berlaku lagi di kota Makkah Al-Mukarramah. Akan ada pembelanya di kalangan ahli Hilful Fudul ni tuan-tuan. Inilah sedikit cerita berkenaan dengan Hilful Fudul yang berkekalan. Semangat Hilful Fudul ni tuan-tuan, sampai zaman kerajaan Umayyah pun ada lagi tuan-tuan. Semangat Hilful Fudul ni. Walaupun bila mai zaman Nabi kena seksa, sahabat-sahabat kena seksa apa tu, tu depa sepakat pula tuan-tuan untuk nak seksa para sahabat masuk Islam ni. Depa lupakan semangat Hilful Fudul yang mereka tanda tangani di rumah Abdullah bin Jud'an. Akhir sekali Nabi pernah sebut sebelum semasa Nabi SAW berada di kota Madinah Al-Munawwarah, setelah Nabi SAW dah jadi Nabi dah pada ketika tu, Nabi kata, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humrun na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Aku pernah hadir di rumah Abdullah bin Jud'an menyaksikan satu perjanjian Hilful Fudul yang lebih aku sukai daripada mendapat unta merah. Sekiranya aku diajak kepadanya di dalam Islam, nescaya aku akan menunaikannya. Maknanya tuan, soal keadilan ni adalah mutlak, bukan bergantung pada agama, bukan bergantung pada warna kulit. Orang kafir kena zalim pun orang Islam kena bela, tak boleh pihak. Zaliman ni tak boleh dibenarkan sebab nilai kezaliman ni tak boleh diterima dalam Islam, berlaku di mana-mana sudut sekalipun. Jadi anda minta izin berhenti sat lah tuan-tuan. Kita berhenti minum air sat. Lebih kurang setengah jam ke sat. Dan anda prepare sikit, ada bahan-bahan tak apa nak siap gini. Untuk kita sambung sat lagi insya-Allah. Okey, boleh tak? Beres-beres. Boleh noh? Boleh. Jangan tak minum air sat. Ada Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Saya akan masuk balik pukul berapa Ustaz? Apa dia? Kita akan masuk balik pukul berapa Ustaz? Lah pukul 10.30 boleh lah, 10.30. 10.30 lah? Okey, beres tak? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita buat istirahat, take file. Bukan boleh yang mana belum sarapan boleh sarapan dulu, yang mana rehat dia boleh rehat. Kita akan jumpa balik dalam kuis insya-Allah. Makan minum ditanggung sendiri. Okey. Tak